jebak tu. Gitu. Khusus jebak puyuh lah. Kat sini dia jebak puyuh punya. Jebak puyuh, okey. Macam ni lah, pertama cikgu buat disclaimer lah, cikgu ni hanya sebagai pencinta seni jebak puyuh je lah. Okay, sebenarnya cikgu ada seorang lagi, adik guru lah. Sebenarnya kita ada seorang lagi, dia panggil adik guru Pok Muk. Okay? Yang sebenarnya masih ada. Okay? Adik guru Pok Muk ni sebenarnya dia yang yang memperkenalkan jebak puyuh ni lah. Okay? Jadi cikgu belajar daripada adik guru Pok Muk ni lah. Sekarang ni adik guru Pok Muk dia tak sihat. Jadi dia katalah kalau cikgu kalau ada siapa-siapa yang hanya nak bertanya, rujuk cikgu lah. Sekarang ni saya pun tak sihat. Jadi berkenaan asal tu mengikut penceritaan lah, mengikut penceritaan Pok Muk ni. Cikgu pun ada juga sedikit pembacaan. Okay. Jebak ni sebenarnya adalah permainan orang zaman-zaman dahulu. Okay. Permainan dia, asal permainan ni apabila musim menuai, lepas musim menuai dan sebagainya tu dia ada permainan dia lah. Okay. Permainan makna untuk mengisi masa lapang dan sebagainya. Dia buat permainan ni lah untuk jebak puyuh. Okay. Lepas tu satu, dan permainan ni juga dia kalau asalnya kalau kita tengok jebak puyuh ni kita tengok, kalau cikgu tengok lah dari segi wujudnya dia ada dekat utara, ada dekat utara, dekat Kelantan dan dekat Terengganu tak berapa nampak. Cuma dia ada dekat utara, Terengganu dan Petani, Selatan Tan. Dekat situ, 3 penjuru dekat situ. 3 penjuru. Dan permainan jebak puyuh ni dia bukan saja dimainkan oleh orang kebiasaan. Zaman dulu mungkin zaman 80-an, 90-an tu, 80-an jebak ni sebenarnya dimain di istana, permainan istana. Kan? Permainan istana. Menurut Pok Muk juga dulu dekat istana ni dah ada tempat khas. Kan? Mana yang pandai buat jebak puyuh ada satu tempat, yang mana pandai kerih ada satu tempat, yang mana. Jadi fungsinya, kalau fungsi asalnya adalah untuk menjerat puyuh tu sendiri lah. Untuk menjerat puyuh tu sendiri. Kalau kita tengok puyuh tu haiwan burung lah, burung yang mana habitatnya bermain di permukaan tanah. Permukaan tanah dipanggil puyuh padang. Dia beza dengan puyuh ni. Burung puyuh, kalau awak buat research puyuh padang ataupun dengan puyuh telur kan, awak tengok makan telur puyuh tu dia tak sama. Dia beza, ada perbezaan. Jadi asal usul macam itulah. Menurut penerangan lah dari segi pembacaan cikgu, dia asal dari segi permainan, dari segi mungkin juga asal dulu daripada survival, survival untuk menangkap haiwan. Tetapi zaman ni cikgu Islam awal 90-an sebelum ni jebak puyuh dia simple saja. Ini simple je dah. Dia body macam ni dah. Awal dulu dia body kan, maknanya dia anyam dengan pokok ribu-ribu ni macam ni je. Dia tak ada tak ada corak. Awal 80-an macam ni, asasnya macam ni, ataupun dia adalah jalin dipanggil siku peluang dan sebagainya, ada macam tu ya. Tapi apabila Pok Muk ni adik guru dia Pok Muk ni dia kenali sebagai adik guru jebak puyuh. Tahun 80-an lagi dia mengajar di Pok Puyuh ni, di bawah craft lah, dia mengajar kan. Jadi Pok Muk ni dia buatlah inovasi di Pok Puyuh ni nak bagi ni. Dia buat ni bentuk batik kan. Bentuk batik ni. Dia buat bentuk batik ni. Lepas tu bentuk macam yang tu yang menarik lah tentang jebak puyuh ni. Dan juga dari segi sulaman dia, hanya mana tahu sulaman daripada body ni sendiri lah. Kalau kata ikut fungsi cikgu cakap tadi, untuk menjerat, ya kan? Ya, betul lah. Asalnya untuk menjerat. Lepas tu orang zaman dulu dia tak ada main Mobile Legends macam kita. Itulah permainan dia. Dia untuk permainan masa lapang dia. Permainan masa lapang dia, untuk hiburan dia. Lepas tu lepas sekarang kalau masuk dalam, kalau awak nak baris lagi, sebenarnya puyuh ni dia ada bunyi yang berbeza lah daripada haiwan-haiwan lain. Kalau dia dah ada dia ada grup WhatsApp, ada grup Facebook yang mencintai burung puyuh ni sendiri. Bunyi dia nak kata bunyi macam tak bunyi, tapi yang sebetul lah.
ada juga peminat dia lah. Peminat dia. Apakah kelebihan yang kita boleh dapat daripada jebak puyuh ni? Okey. Kelebihan Okey, yang pertama sekarang ni lah. Okey, jebak puyuh ni mata-mata dia ada dua fungsi lah. Sekarang ni ada lagi orang menjebak puyuh ni hanya untuk permainan. Okey, dia tangkap lepas tu dia adu suara. Adu suara jebak puyuh ni kan. Tapi zaman sekarang ni kalau kita tengok kelebihan dia adalah untuk komersial, nilai craft tu sendiri lah. Nilai craft itu sendiri kan. Makna sebab kalau kita tengok untuk buat jebak puyuh ni, kalau saya belajar itu 40 hari saya belajar tanpa henti, 40 hari tu kan. Daripada hari pertama sampai 40 hari. Baru dapat siap satu biji jebak. Kan? Mana dia sebab dia proses dia panjang. Kan? Saya bercerita sikit tentang proses supaya kita tahu bagaimana sesuatu jebak ni terhasil lah. Itu baru kita nak tengok dari segi benefit. Okey. Yang pertama dari segi material lah, penggunaan dia ada mampan asal lah. Kita tapak dia, kita buat tapak dia, lepas tu kita lukis. Awak tengok tak gambar tapak dia, cikgu lukis tu. Ukiran makna lukisan kan. Bisa. Nampak. Mudah. Kalau kita tengok asal dia. Kan? Lukisan tu atas kayu dulu. Atas kayu. Atas papan. Atas papan lah. Macam kayu lah. Kayu ni material biasa kita pakai kayu apa? Kayu nangka, kayu stove, kayu-kayu yang lembut juga ni lah. Kayu yang lembut lah, yang mudah untuk diukir lah. Ada juga yang buat kayu keras dan sebagainya. Okay. Sebab tu saya rasa mungkin ada pengaruh. Okay. Asalnya ada pengaruh 3 negeri tu. Kan? Selatan Thai, Terengganu dan Kedah. Ada pengaruh. Okay. Kalau kita tengok lah, ni saya tak buat kajian lagi lah. Kalau kita tengok bentuk dia tu kan, bentuk bawah tapak dia ni kita buat kat sini. Oh, tu tapak je lah. Tapak dia kan, kita buat tapak dulu lah kan. Buat ni lah sasa dia tu lah. Lepas buat tapak, lepas tu kita akan masuk kerangka dia. Ni kerangka dia. Ni kerangka je, buat kerangka apa, siap tapak dia. Cikgu akan buat kerangka. Ni kerangka dia. Kerangka dia lah. Kerangka dia tu guna apa tu cikgu? Asalnya dulu, zaman dulu orang pakai rotan. Asal dulu. Zaman-zaman dulu pakai rotan. Mana dia buat rotan. Sekarang ni, kita dah modern sikit ni, kita pakai ni lah. Besi lah. Gawai besi. Tak kan? Ni besi kan. Kerangka. Yang tu besi lah kan? Ya, besi lah. Sekarang ni pakai besi lah. Untuk ni yang baru ni. Besi. Lepas tu, apabila kita dah siap kerangka, setiap tapak, lepas siap kerangka, kita buat kerangka. Lepas buat kerangka, barulah kita, dia panggil tikam tulang belut. Sorry tikam tulang belut ni. Ni, kita nak satu kan ni, nampak? Yang atas tu. Ni, atas ni. Kita nak ikat ni tengah-tengah. Kita ikat dulu tengah-tengah ni. Barulah kita boleh sulam dia seperti inilah. Barulah kita boleh sulam dia. Baru kita boleh sulam. Kalau kita ikat tengah tu tak sulam. Untuk saiz dia tu ada takkan ataupun tak? Saiz dia good. Saya soalan yang baik. Saiz ni biasanya orang dulu dia cerdik macam mana? Saiz dia biasa dia akan yang sebaiknya semua raga motor. Untuk motor scale tu dia kalau dia nak mudah bawa tak dalam motor, raga motor mana elok raga motor kan. Tapi tak dia kena bawa macam tu, bawa satu motor kan. Biasanya tak dalam raga motor. Itulah saiz standard. Tapi kebanyakannya ada juga yang nampak saiz besar sebagainya. Tapi untuk menjerat, biasanya dia buat saiz yang lebih kecil lah. Tapi untuk biasa ni tak ada saiz standard lah. Saiz ni saiz macam tu boleh muat berapa burung tu? Biasanya untuk menjerat ni, puyuh ni satu burung, satu jebak. Satu jebak. Satu jebak lah. Satu burung, satu jebak. Nanti cikgu akan tunjuk fungsi dia. Tadi material ni kita pakai ni.
pakai kayu, lepas tu kita pakai rotan ataupun dawai ataupun besi. Okey. Yang specialnya tentang craft tangan Pantai Timur lah cikgu boleh fokuskan Pantai Timur ni yang boleh cikgu tengok research adalah bahan material dia pakai pokok ribu-ribu. Oh. Okey, awak boleh research pokok ribu-ribu. Batang pokok ribu-ribu cikgu. Batang pokok ribu-ribu tu dia belah. Mm-mm. Okey, batang pokok ribu tu dia belah, lepas tu dia terus boleh buat anyaman lah. Kan contohnya. Yang ni cikgu dah belah dah. Okey. Ribu-ribu. Okey, akar ada juga bagi kalau awak Google akar ribu-ribu. Itulah buat anyaman. Okey. Pokok ayam tu dia dapat dari mana cikgu? Biasanya kalau pokok ribu-ribu ni sekitar kampung je. Kan? Kalau kat kampung-kampung, kawasan Padi ke kawasan yang ada air biasanya adalah pokok-pokok ni. Kan? Zaman dulu banyak. Sekarang ni agak susah nak dapat sebab banyaklah pembangunan. Bila banyak pembangunan, kita kena pergi kawasan yang ni lah. Perkampungan lah. Yang ada hutan sikit, insya-Allah adalah pokok ribu-ribu tu. Kan? Lepas tu yang ni pula yang dipanggil apa ni? Body dia ni. Ni body pun pakai akar ribu-ribu juga ni. Ni hitam kan? Ni pakai pokok ribu. Tu dia warnakan ke apa cikgu? Tak, ni warna asal dia. Oh, maksudnya bukan ada satu warna saja. Tak, pokok ribu-ribu ni dia ada banyak jenis. Okay? Ada yang warna hitam macam ni ada, yang warna hijau ada. Lepas tu ribu-ribu ni kalau asasnya cikgu bagi tahu ni biasa dia ada panggil pokok ribu-ribu yang sesuai sebab yang kecil tu yang sesuai ni untuk body saja. Dia tak boleh belah. Dia cukup maknanya dia tak boleh belah untuk body saja. Ada yang pokok ribu-ribu atau dipanggil ribu gajah ni dia belah. Dan kita belah kan. Kita belah. Cikgu, dia punya ketahanan berapa lama kalau pokok ribu ni? Oh, pokok ribu ni ketahanan dia bagus. Ketahanan dia dulu pokok ribu-ribu ni menurut Pok Muk ni dia bagi Pok Muk dah bukan menurut saja dan dia pernah buat. Okey. Dia pernah buat pokok ribu-ribu ni dia jalin untuk buat tali lembu. Dulu mana ada tali? Tahun 50-an, 50-an, 60-an tak ada tali. Okey. Dia jalin ni untuk buat tali. Ketahanan dia biasanya selain daripada tali, dia buat tali ni ikat pagar. Pagar apa? Pagar untuk ni sistem pertanian ni. Pagar-pagar tu pakai bulu ikat. Ketahanan dia boleh kalau boleh mencecah bertahun-tahun dah. Kalau kita dedahkan di permukaan di kawasan yang panas hujan dan sebagainya. Tapi kalau kita letak rumah ni, cikgu tak nampak lagi sejak dia buat dia tak nampak dari ketahanan dia kita tak nampak dia reput ke patah ke tak nampak. Okey. Tahan asap lah. Dia sangat tahan berbanding dengan lidi kelapa. Banding lidi kelapa ke lidi dengan dia sangat tahan. Okey. Cikgu, Ya. kata zaman sekarang ni, kita tinggalkan don ribu-ribu tu, kita ke moden buat pakai besi dawai sebagai bahan utama. Hilang tak kesenian tu? Okey. Dari segi keseniannya tu hilang lah. Hilang dari segi kesenian. Kesenian tu tak hilang. Kesenian jebak tu sebenarnya tak hilang ni. Tetapi material tu. Sebab material tu susah untuk dapat. Cikgu dah cuba buat. Cikgu buat pakai tangsi. Cikgu buat pakai tangsi. Ni cikgu buat pakai tangsi kan. Boleh buat lah. Tapi keaslian dia tu tak nampak. Kita tak nampak lah asli yang kita nak tengok yang betul-betul yang macam mana orang gambar dahulu buat kan. Benda tu boleh buat. Untuk kegunaan. Contoh kita pakai tangsi untuk kegunaan untuk kita menjerat. Okey, boleh. Tak masalah. Kita boleh gunakan. Tetapi untuk kita kekalkan sustain benda tu kan untuk jadi kekal warisan buat anak-anak cucu kita tu dia akan hilang lah kan. Asal cikgu macam tu juga. Asal dulu cikgu nak beli jebak ni, cikgu pergi rumah pokok, cikgu nak beli. Cikgu pergi dia kata tak sihat. 2 bulan lagi cikgu pergi lagi, cikgu nak beli, kata tak sihat. Dia tak sihat, dia tak boleh nak buat. Kata tak apalah macam ni lah. Sebab saya sayang benda ni dari terus hilang ataupun terkubur. Saya tak apalah, saya belajar kata. Okey, saya belajar, alhamdulillah kan, saya faham lah konsep macam nak buat daripada A sampai to Z lah. Faham. Tetapi dari segi kelembutan, kesenian tu makan masa lah. Yang ni asal yang Pok Muk buat. Ni betul-betul Pok Muk buat ni. Mana tu? Adik guru lah. Adik guru dia Pok Muk lah. Okey, kalau awak Google sekalipun awak tanya, awak cari adik guru Pok Muk,
dekat YouTube tu ada banyak lah. Okay? Dan ni khas untuk cikgu lah. Dia kata cikgu dah lama duduk sama saya ni, apalah sakit-sakit boleh buat cikgu satu. Okay. Alhamdulillah dapat juga saya satu untuk hasil tangan dia lah. Untuk kita ni. Ini setiap jebak yang dia buat tu sama bentuk dia ke ataupun lain-lain? Ni, kalau untuk generasi muda ni ada lagi orang yang main dan sebagainya untuk kekal warisan ni ada lagi. Tak pupus. Tapi yang terbezanya jebak Pok Muk buat dengan yang lain-lain buat tu, Pok Muk ni buat lebih kepada untuk seni craft tu sendiri. Seni craft tu makna ada anyaman, ada selain pada anyaman ada ukiran, anyaman, ukiran, itu. Kalau yang biasa dia kosong je lah. Dia tak ada anyaman, tak ada ukiran, dia just untuk memang untuk memerangkap saja. Ada untuk memerangkap saja. Tapi yang Pok Muk buat ni, kalau kita tengok dari segi design pun lengkap, ada tiang ada tiang, dia ada ada ni atas ni panggil gunungan, gunung dia, ada body, semua lengkap. Material pun pelbagai kita pakai, material pelbagai. Positif ni saya nampaklah kalau impak positif sekiranya ada generasi yang meneruskan. Ada generasi yang meneruskan, ada generasi yang terus belajar. Dan dia tak akan jadi positif sekiranya tak ada orang yang menyambung. Apa yang dia buat ni lah, apa yang Pok Muk buat, apa ni dah buat ni, tak ada continue. Kalau je buat biasa, ramai yang buat. Je buat punya ni ramai yang buat. Ramai yang boleh buat, ramai, tapi untuk je buat warisan ni tak ramai yang dapat buat lah. Macam tu lah. Dan saya nampak satu impak positif yang boleh diketengahkan benda ni kan. Kalau ada yang mahir, kita boleh bawa ke peringkat antarabangsa. Kita boleh buat. Sebab sebelum ni pun Pak Muk bagi tahu ramai pelancong-pelancong dia ambil bawa balik. Dia tengok satu keunikan yang ada pada jebak ni. Dan kalau betul-betul dia boleh dikomersialkan sebagai satu craft menarik lah untuk warisan negara lah. Itu sebenarnya yang kita boleh pertahankan lah berkenaan dengan jebak puyuh ni sendiri lah. Okey, faham. Memandangkan cikgu kata jebak puyuh ni pun boleh menghasilkan mata wang kan? Jadi adakah itu adalah merupakan salah satu impak positif juga kepada masyarakat? Betul, itu impak positif. Yes, itu impak positif sebenarnya. Kalau ada yang meneruskan warisan ni, walaupun kata benda ni dah tak jadi sebagai satu jerat lah, dan sebagai satu jerat, dia jadi satu craft tangan yang tinggi nilai dia. Contoh nilai ukiran, nilai ada sesuatu rumah lah. Kalau tengok jebak ni komplit satu rumah, ada tiang, ada tangga, semua. Saya pun nampak macam tu lah, pandangan betul lah saya nampak sebab dia berseni. Dia berbeza daripada jebak-jebak lain. Contoh jebak wak-wak ke, jebak burung turkuku ke, jebak burung ketitik ke, dia tak sama. Sebab jebak puyuh ni dia ada konsep kita sendirilah. Ada ukiran, ada anyaman tu sendiri. Lepas tu ada dipanggil sistem. Sistem tu makna sistem apa ni? Menjerat tu sendirilah. Saya nampak macam tu jugalah. Mungkin benda tu untuk diangkatlah sebagai satu craft warisan lah, sebagai satu craft warisan negara. Kalau anda dapat datang lah, kalau anda nak belajar sesuatu yang istimewa, anda boleh pergi jumpa Pok Muk lah. Pok Muk ni dia belajar daripada datuk saudara dia lah. Nama saya datuk saudara dia. Masa tu dia belajar hanya konsep asas je. Konsep asas untuk buat satu jebak saja, untuk menjerat saja. Tak ada lagi ukiran, tak ada lagi anyaman, tak ada lagi. Tetapi kesenian yang ada pada Pok Muk ni, Pok Muk bukan hanya dia boleh buat jebak puyuh. Dia boleh buat surunai, boleh tiup surunai, dia boleh buat wayang kulit, apa-apa saja craft yang dia boleh buat dah. Dia juga pernah hantar, dia pernah hantar ke Perancis, pernah hantar ke ni untuk wakil Malaysia dalam untuk tiup surunai lah. Zaman dulu untuk tahun 90-an, akhir 90-an, banyak keluar negara untuk promosi craft kita lah, dan juga kesenian muzik tu sendiri lah.
banyak lagi lah kalau dapat jumpa, tanya, specialist dia kalau dulu dia buat wayang kulit, wayang kulit dan juga main serunai untuk wayang kulit tu sendiri lah. Kan? Jebak-jebak lain dia boleh buat. Okay? Ada juga dalam konsep yang sama, Pok Muk buat, dia panggil apa ni? Carry untuk kucing tu, kan? Carry kucing. Carry untuk kucing tu, dia boleh buat juga, tapi dah besar lah, bentuk tu besar lah. Kan? Okey. Untuk perbezaan yang signifikan tu, yang pertama kalau jebak tu sendiri, kalau kita tengok jebak sini biasanya dia ada ni. Dia ada apa ni, dipanggil ada ni lah. Ada denak di dalam lah, ada denak. Ada denak di dalam lah. Okay. Kalau kita tengok jebak puyuh ni, kalau dari segi sistem dia daripada atas daripada atas. Okay. Sama juga dengan yang lain, daripada atas. Okay. Mana dia katuk ni daripada atas. Okay. Ada juga jebak ataupun ni daripada bawah ni. Mana pijak. Pada tu pijak tu daripada atas lah. Okay. Kalau kita tengok ni hampir sama je dari konsep untuk menjerat ni. Okay. Tetapi yang biasa ada dari segi kesenian tu lah. Dia pakai tempurung. Okey. Yang tu macam mana? Okey, dia untuk atas siapa yang mencipta lah. Okey. Jadi pakai tempurung tu inovasi masing-masing lah. Inovasi masing-masing. Untuk body tu kan, nak pakai apa kan? Biasanya kalau sebelah pakai tempurung ni saya tengok ada kebanyakan dekat Kedah, kawasan Kedah. Kawasan Kedah ada, kawasan apa ni? Saya tengok di Kedah lah biasa buat untuk pakai tempurung ni. Dekat Kelantan pun ada pakai bacuk pun ada buat pakai tempurung tu. Body dia. Tapi buah kelapa tu kena buah kelapa besar. Cikgu, kalau kita macam saya perasan, jadi peminat burung ni, dia orang contohnya katakan dari kalau dia orang nak kenal jebak ataupun macam Pak Mut dia ada identiti dia sendiri. Kalau contoh yang lain, kita boleh kenal tak dari selain pada seni ukiran ataupun anyaman, ada tak cara lain untuk kita kenal? Cara satu ada juga body dia kan. Body tu. Kerangka tu sendiri ada juga ada identiti dia. Kan? Kalau kebanyakan ada yang buat panjang, okay? Kalau ada identiti orang lain dia buat panjang. Okay? Lepas tu fungsi dia sama je lah. Fungsi yang lain tu sama je lah. Okay, kalau macam saya bagi tadi Pok Muk dia pakai tongkat kan. Kalau yang lain biasanya dia pakai ni, pemijak dekat sini. Dia pemijak, burung tu pijak, benda ni jatuh. Pijak ni. Pok Muk ni dia masih pakai yang tradisi. Dia pakai yang tradisi lagi, dia pakai tongkat ni. Itu dah perbezaan dia. Itu perbezaan dia daripada yang jebak-jebak lain lah dia pakai ni. Dia pakai tongkat ni kan. Tongkat ni apabila ada denak dalam burung puyuh jalan, lepas tu dia akan langgar tongkat ni. Akan langgar tongkat ni sebab apa, nak lawan yang kat dalam tu. Dan lepas tu biasanya yang atas ni akan jatuh lah. Macam ni kan. Dia denak dalam, burung tu datang, dia akan langgar ni. Dan akan terjatuh. Tengoklah. Cincin tadi sebagai lock je tu? Yes, betul. Cincin tu sebagai lock. Okay, cincin tu sebagai lock. Terus lock sini. Okay. Tak gerak lah. Cincin daripada atas tu, ada lock ni. Okay. Itu sistem dia lah. Okay. Ada orang daripada atas. Tebah dia daripada atas. Dia tarik bawah. Atas duduk. Bawah. Okay. Memang saya boleh lah. Boleh untuk kita angkat benda ni. Tapi perlu satu usaha yang bersungguh-sungguh lah untuk memertabatkan seni jebak puyuh ni sendiri. Okay? Sekarang ni yang menginovasikan benda ni masih ada. Pok Muk tu sendiri masih ada. Umur dia dekat 90 tahun dah umur dia. Okay? Masih ada. Jadi kita boleh dapat lagi ilmu dengan dia, boleh tanya lagi dan sebagainya kan. Untuk kita angkat sebagai satu ni kan.
Kalau kita tengok dekat yang dapat satu anugerah, saya tengok anugerah apa, saya rasa pada Sarawak. Okay, dapat anugerah craft lah, toko craft daripada Sarawak. Sebab apa? Dia buat sistem anyaman tu sendiri lah. Anyaman daripada rotan dan sebagainya, dia telah diangkat sebagai satu ikon craft negara lah. Okay. Kita ada ikon craft negara ni berdasarkan kepakaran masing-masing lah. Okay. Ada orang buat anyaman, ada orang buat pandai besi, ada orang buat ukiran, spesies sendiri lah. Okay. Untuk sekarang ni lah komersialnya untuk hiasan, saya rasa boleh diketengahkan. Dan juga penggunaan bahan tu sendiri lah. Bahan pokok ribu-ribu tu sendiri adalah benda yang natural, daripada asli. Okay. Sebab apa? Kita boleh nyatakan kepada dunia bahawa inilah teknologi yang kita ada sebenarnya. Zaman dulu, ini teknologi yang kita ada. Okay. Teknologi datuk nenek kita yang ada. Bagaimana daripada tumbuhan liar boleh dijadikan sebagai satu bahan dan boleh dijadikan sebagai satu peralatan. Okay. Jadi itu bukan yang melestari kan? Melestarikan benda tu kan? Alam, benda yang alami lah, benda yang kita boleh terus pertahankan lah. Okay. Untuk generasi yang akan datang. Satu, kita haraplah ada pihak-pihak yang dapat mengetengahkan jebak puyuh ni ke tempat yang lebih baik lah. Kita tahu setiap daripada kita ni, mungkin saya lahir 80-an kan. Apabila lahir 80-an, saya masih bermain dengan perkara-perkara ini, masih bermain kan, masih bermain, masih melihat perkara-perkara ini. Tapi untuk generasi yang akan datang yang baru ni, mereka dah terdedah dengan benda ni. Dia tak ada memori. Mereka tak ada memori tentang benda ni. Tak ada memori tentang keunikan benda ni. Sebab saya lahir 80-an, jadi saya nampak benda ni ada satu keunikan. Tetapi kalau kata kita nak ketengahkan benda ni sebagai satu benda warisan yang baik, adalah kita kena ada satu usaha yang bersungguh-sungguh lah. Banyak agensi lah kena berganding bahu, wujudkan lagi, ramaikan lagi pembuat-pembuat ni, atau wujudkan lagi kelas-kelas yang lebih bersungguh-sungguh lah. Kelas ni saya buat setahun sekali je. Waktu saya lapang, saya tengok waktu lapang, saya panggil untuk buat kelas dan sebagainya. Tapi anda kata kita ada betul-betul kelas. Contoh pohon ni sebab dia panggil orang panggil adik guru, sebab sebelum ni dia ada craft tangan dah hantar ramai pelajar-pelajar yang belajar dekat dia. Ada 15 orang, 10 orang untuk 6 bulan, setahun, lepas tu berakhir macam tu lah. Dan tak meneruskan jebak puyuh ni. Sebab mungkin pemilihan mereka tu berdasarkan apa ni, ada mungkin mereka dapat elang, lepas tu benda ni saya bagi tahu dia sangat rumit. Sebab jebak puyuh ni sangat rumit. Sangat rumit, sangat halus. Jadi kalau kita nak memperluaskan, kita kena cari betul-betul orang yang ada karakter yang halus dan juga berseni lah. Jadi halus dan yang berseni ni kita masuk dekat fakulti mana? Fakulti mana? Fakulti kesenian. Kita kena masuk dekat mesin-mesin dekat fakulti kesenian. Jadi mereka inilah yang mampu untuk menjiwai dan merasai bahawa ini adalah keunikan. Kalau kita bagi kepada orang engineering, dia tengok apa benda ni. Banyak tu buat dengan besi macam tu kan. Sebab karakter orang berbeza dan penghargaan tu adalah penghargaan berbeza. Jadi sebelum kita nak buat kelas dan sebagainya, macam juga saya buat kelas kan. Biasa pelajar saya ada 7 atau 8 orang yang betul-betul komited, yang konsisten, sustain. 2 orang, 3 orang saja yang akan teruskan apa yang saya buat kan. Jadi tak semua yang akan, sebab yang mungkin yang datang tu nak tengok, yang nak cuba, tapi apabila benda ni rumit, benda ni tu, dia perlukan kesabaran lah. Jadi saya haraplah ada pihak-pihak yang mesti, saya rasa untuk perkembangan yang mesti lah, masukkan ke sesuatu pembelajaran dalam kesenian tu sendiri. Macam proses penggunaan bahan tu satu, dan anyaman tu sendiri lah. Anyaman kan. Contoh saya tunjuk tadi, kalau yang dulu ni, dia tak ada anyam pun, dia terus macam tu ya. Dia tak ada anyaman, dia terus diikat body je. Ikat body pada pokok ribu-ribu, ikat body. Lepas tu macam tu je lah. Ada tak nanti saya tunjuk yang satu biasa, anyaman yang ni lah. Anyaman yang biasa